speaker, good to see you back. I didn't hear you. What did you say? Good to see you back here. I miss you. Because your deputy is too strict. Yeah, the deputy very strict. I would speak in bahasa di sini. Terima kasih kerana memberi waktu saya untuk membahas dalam rang bajet 2019 yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Saya ada 5 isu, Pak Speaker. Isu pertama adalah mengenai pasukan polis di Sarawak. Saya harap wakil dari PDRM Sarawak yang hadir boleh mengambil notis terhadap isu ini. Saya ingin juga menarik perhatian Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak serta menteri-menteri yang dihormati mengenai bilangan yang terlalu rendah bagi pegawai-pegawai kanan polis di peringkat kontijen Sarawak dan juga di peringkat sebahagian dalam negeri Sarawak. Tuan Speaker, saya berpendapat bahawa adalah wajar yang patut diambil perhatian oleh pihak Kabinet Negeri Sarawak dan juga pegawai polis ataupun wakil Suruhanjaya Negeri Sarawak yang tidak pernah saya nampak dia hadir. Tapi Deputi Komisioner Polis tidak hadir. Suruhanjaya Polis Negeri Sarawak tidak pernah saya nampak hadir dan pegas saya sekarang. Saya harap wakil dia boleh mengambil perhatian yang hadir di hari ini supaya hal ini boleh dimajukan kepada pihak Bukit Aman dan juga Kementerian Dalam Negeri. Saya telah dimaklumkan dan dia juga merupakan satu pengetahuan awam bahawa kebanyakan pegawai-pegawai kanan di peringkat kontijen Sarawak terdiri daripada pegawai polis yang berasal dari luar Sarawak, khususnya di antara yang menjawat jawatan tinggi seperti Ketua Jabatan Peringkat Negeri dan juga Ketua Polis Daerah di kebanyakan bahagian dalam negeri Sarawak. Tuan Speaker, sebelum saya teruskan perbahasan saya, ingin saya menegaskan di sini dalam dewan ini bahawa saya tiada pertikaian. Saya tiada pertikaian dan soal mengenai kelayakan dan pengalaman pegawai-pegawai yang menjawat jawatan tinggi di dalam pasukan polis Sarawak, walaupun mereka bukan dari Sarawak. Tetapi memang mereka ini layak dari segi kemahiran. Tetapi sebagai wakil rakyat di Sarawak adalah munasabah dan wajib, Tuan Speaker, untuk saya menyuarakan sentimen dan perasaan pegawai ataupun anggota polis tempatan serta penduduk-penduduk Sarawak bahawa mereka merasa adalah lebih sesuai dan adil sekiranya pihak Bukit Aman dapat mengambil kira semangat dan erti sebenar Perjanjian Malaysia tahun 1993 dengan mengutamakan pelantikan pegawai-pegawai polis, anggota-anggota tempatan untuk kedudukan ataupun posisi yang lebih penting di dalam negeri kontijen Sarawak, termasuklah jawatan Suruhanjaya Polis Negeri Sarawak. Tuan Speaker, mengikut maklumat yang diperolehi, Suruhanjaya Polis Sarawak sekarang dan kedua-dua pegas Suruhanjaya Polis baru-baru ini adalah pegawai-pegawai yang berasal dari Semenanjung. Sebelum ini juga timbalan Suruhanjaya Polis Negeri adalah pegawai berasal dari Semenanjung dan sekarang dia sudah balik ke Kuala Lumpur. Dan baru-baru ini hanya seorang anak Sarawak yang cemerlang yang dilantik untuk jawatan timbalan Suruhanjaya, yaitu Datuk Dr. Chan. Hanya baru-baru ini saja. Tuan Speaker, ramai di kalangan masyarakat Sarawak tidak berpuas hati dan mempersoalkan adakah pelantikan itu seolahnya merupakan satu jenis jajahan oleh kerajaan tersebut, di mana secara sengaja ataupun tidak sengaja jajahan, satu organisasi jajahan kontijen dikuasai pegawai-pegawai kanan yang bukan berasal dari Sarawak. Itu adalah concern rakyat Sarawak. Kerana dengan hanya beberapa jawatan
kedudukan penting yang diberi kepada anak Sarawak di dalam pasukan. Oleh itu Tuan Speaker, saya juga diberitahu jawatan-jawatan peringkat negeri seperti Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, Ketua Cawangan Khas, Ketua Jabatan Pengurusan juga dijawab oleh mereka yang berasal dari Semenanjung. Mengikut maklumat yang diperolehi, hanya terdapat 2 jabatan berperingkat negeri yang diketuai oleh anak Sarawak, iaitu ini tentang hak anggota polis tempatan Pasarjaya. Jawatan kita. Saya yaitu Jabatan Narkotik dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial yang berpangkat superintenden sahaja diberikan kepada anggota dari Sarawak. Tuan Speaker, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru supaya pihak Bukit Aman dapat mengemukakan senarai pegawai-pegawai yang menjawab jawatan-jawatan di peringkat negeri kepada Dewan ini, dan berapakah di antara jabatan-jabatan tersebut adalah diketuai oleh pegawai-pegawai anak Sarawak. Saya juga ingin dimaklumkan nisbah terkini Ketua Polis Daerah di seluruh Sarawak yang disandang oleh pegawai-pegawai dari Semenanjung berbanding dengan anak Sarawak. Tuan Speaker, budaya dan bahasa di Sarawak amat unik dan berbeza dengan Semenanjung dan Sabah. Oleh itu, Bukit Aman harus memberi lebih perhatian kepada keperluan tempatan sebagai tanda penghormatan dan sebagai menghargai kerjasama warga Sarawak dan juga semangat dan erti sebenar Perjanjian Malaysia 1963. Saya memohon di sini supaya jawatan Pesuruhjaya Polis Negeri diberi kepada pegawai yang berasal dari Sarawak yang berkelayakan dan berkebolehan tanpa dikira perbezaan kaum dan agama, dan juga jawatan-jawatan penting seperti Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, Pengurusan Cawangan Khas dan sebagainya, dan juga termasuk Ketua Polis Daerah. Tetapi bagi Ketua Polis Daerah jangan terlalu lama duduk di sana. 2-3 tahun patut ditukar. Sebab kalau dia lama duduk sana, dia jadi hantu. Jadi hantu. Hakim mau tukar 2 tahun, 3 tahun perlu ditukarkan. Jangan satu pendiri duduk sana untuk 10 tahun. Tuan Speaker, saya minta supaya Yang Amat Berhormat Ketua Menteri juga menyokong perubahan ini demi memperkukuhkan kedudukan Sarawak dalam Persekutuan Malaysia dengan lebih mengambil berat tentang perjanjian tersebut dan keperluan sosial tempatan. Lebih ramai anggota-anggota anak Sarawak harus diberi peluang dan dilantik sebagai ketua-ketua jabatan dalam pasukan polis Sarawak selaras dengan pendekatan modernisation yang diutamakan dalam perjanjian semasa pertumbuhan Malaysia pada tahun 1963. Isu yang kedua, Tuan Speaker, adalah juga melibatkan pihak polis, yaitu mengenai kes kehilangan lori. Saya telah menerima aduan daripada pengusaha dan penjual lori di Miri, khususnya bahawa sejak kebelakangan ini telah berlakunya banyak kes kecurian lori-lori besar, khususnya lori 10 roda ke atas. Isu ini telah saya bangkitkan dengan merujuk kepada pihak polis Miri, di mana satu dialog telah pun diadakan pada bulan lepas bersama Ketua Polis Daerah Miri dan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah bahagian Miri, dengan dihadiri lebih daripada 10 pengusaha lori di Miri untuk mencari penyelesaian mengenai kes kecurian lori yang semakin berluasa. Saya bersyukur, Tuan Speaker, dan berterima kasih kepada Ketua Polis Daerah Miri, iaitu SCP Tinggi, yang sudi berdialog dan bersama masa-masa kes kecurian yang kami kemudian terus dan menjejaskan urusan perniagaan mereka. Walaupun beliau dari Semenanjung, tetapi saya ingin bagi pihak bangsa memohon dan merayu kepada pihak Bukit Aman dan Pendidikan Sarawak supaya satu gerak khas ataupun dipanggil Special Task Force ditubuhkan untuk menyelesaikan kes kecurian lori dan mencegah berulangnya kes tersebut secara berkesan. Tuan Speaker, kita tahu
bahawa lori adalah satu bahan yang besar gajah, bukan handphone, bukan dompet yang boleh masukkan dalam dompet kita. Dia terlalu besar. So, adalah pelik kalau kita tidak dapat kesan dan dapat dicuri seperti itu senang saja. Oleh itu, kegiatan kecurian lori itu yang semakin berleluasa di Sarawak ini amat kita risau. Dan saya mensyaki Tuan Speaker, ini merupakan satu kegiatan jenayah bersindiket dengan kemungkinan terlibatnya pihak tambah masuk kereta juga. Kita perlukan satu special task untuk meneliti laporan polisi. Kereta juga. Ya, amat mengkhawatir. Bagi keluarga saya, 2 kereta dah hilang. Mas, simpan dalam rumah pun hilang. Ada alam pun hilang. Itu sangat serius. Kalau kes seperti ini, Tuan Speaker, tidak dapat ditangani dengan berkesan, persepsi masyarakat kita terhadap pihak berkuasa akan bertambah negatif, lalu menyebabkan hilangnya keyakinan terhadap kebolehan pihak polis. Sungguh pun lori-lori tersebut boleh dilindungi polisi insuran. Dia tidak mencukupi dan masih membazirkan banyak wang dan masa serta menyusahkan peniaga-peniaga. Dari malu balas peniaga-peniaga, Tuan Speaker, mereka tidak puas hati dengan kecekapan pihak polis dalam menyelesaikan kes-kes tersebut. Oleh kerana Sarawak dengan luas dan kekurangan jalan raya yang baik di pendalaman adalah disyorkan supaya pihak polis mendapatkan perkhidmatan utara seperti helikopter dalam usaha mengesan lori-lori yang dicuri. Dia adalah disyaki kebanyakan lori dicuri dan dijual kepada ladang-ladang kelapa sawit di pendalaman. Suatu sistem pengesahan setelah berupa GPS mungkin boleh dipasang dalam lori, tetapi pihak polislah yang perlu ada sistem yang cekap untuk membuat tangkapan penjenayah dan mendapatkan balik lori-lori tersebut. Tuan Speaker, saya menderu sekali lagi supaya pihak polis dapat mempergiatkan usaha memantras dan mencegah berlakunya kes kecurian lori dan berbagai jenis kenderaan bukan saja di Miri tetapi di seluruh Sarawak dan mempergiatkan usaha menyelesaikan kes-kes yang dilakukan. Tuan Speaker, isu yang ketiga adalah mengenai pengusaha sawit di Sarawak. Usaha kerajaan negeri untuk mencapai keluasan tanah tanaman sawit daripada 1.2 juta hektar yang sedia ada sekarang kepada 2 juta hektar menjelang tahun 2020 adalah suatu usaha yang boleh dilakukan. Saya gembira kerana Menteri ada di Dewan ini mendengar isu ini. Sekiranya peluang memiliki tanah kerajaan diutamakan pada dengan syarat sekiranya peluang memiliki tanah kerajaan diutamakan kepada peladang-peladang tempatan yang berskala kecil dan sederhana. Tuan Speaker, ini adalah satu langkah yang wajar dan adil bagi melindungi hak dan kepentingan warga Sarawak di mana hasil dan kekayaan bumi Sarawak seperti tanah yang luas dan subur diberi kepada lebih ramai pengusaha-pengusaha tempatan dan tidak hanya diagihkan secara besar-besaran beribu-ribu hektar kepada serikat-serikat besar dan lebihannya kepada serikat besar dari Semenanjung. Tuan Speaker, perbuatan memberi kebanyakan besar tanah-tanah kepada serikat besar maupun dari dalam ataupun luar Sarawak adalah merugikan warga Sarawak sendiri dan tidaklah seimbang dari segi taraf kehidupan yang meluaskan jumlah antara golongan berada dan yang tidak berada. Tuan Speaker, peluang amat perlu diberikan kepada lebih ramai pengusaha-pengusaha kecil tempatan supaya dapat menaikkan taraf hidup mereka bagi menikmati kekayaan bumi Sarawak. Dalam jangka masa panjang, ekonomi Sarawak akan bertambah lebih besar dan maju kerana lebih banyak kekayaan Sarawak yang akan dikekalkan oleh pengusaha-pengusaha anak Sarawak dan tidak dibawa keluar dari Sarawak secara besar-besaran. Saya ingin, Tuan Speaker, mengetahui daripada Menteri Kemajuan Tanah yang hadir sekarang, daripada 1.2 juta hektar ladang sawit sekarang di Sarawak, berapa peratusan adalah milik penduduk tempatan secara individu ataupun serikat
dan berapa di antaranya ialah serikat ataupun individu bukan Sarawak. Dalam usaha, Tuan Speaker, untuk mencapai sasaran 2 juta hektar tanah untuk kelapa sawit dalam tempoh 6 tahun ini, saya mendesak supaya Kerajaan Negeri Sarawak menghadirkan tanah yang selebihnya 800,000 ini kepada usaha. Tuan Speaker, peluang perlu diberikan kepada mereka untuk membela nasib mereka kerana betapa sukanya mereka bersaing dengan serikat sama ada dari dalam atau luar. Anak-anak Sarawak seharusnya diberi keutamaan menikmati kekayaan sumber asli berupa tanah bumi kenyalanya yang luas ini. Saya ingin Menteri berkenaan memberitahu Dewan Yang Mulia ini sama ada cadangan ini akan dipertimbangkan ataupun tidak untuk kepentingan rakyat Sarawak, supaya 800,000 hektar ini akan dikhususkan kepada pemohon-pemohon, pengusaha-pengusaha dari Sarawak. Tuan Speaker, sekiranya proses permohonan dijalankan secara tulus dan adil, 800,000 hektar tanah tersebut dapat memanfaatkan sejumlah 2,666 orang pengusaha dengan pengalihan hanya seluas 300 hektar pada setiap pemohon sahaja. 2,666 serikat tempatan akan bermanfaat sekiranya dengan pengalihan 300 hektar kepada setiap mereka. Oleh itu, saya harap pengalihan yang lebih saksama dan kepada lebih ramai pengusaha tempatan dapat meningkatkan taraf ramai pengusaha secara keseluruhan berbandingkan dasar kini. Dasar kini di mana hanya beberapa serikat sawit besar yang diagihkan tanah kerajaan beribu-ribu hektar berbentuk PL, iaitu provisional list. Tuan Speaker, saya meraihlah dan inginkan campur tangan yang amat berhormat Tuan Menteri Sarawak dalam perkara ini supaya beliau boleh mentubuhkan satu mekanisme tanah untuk tujuan penanaman sawit bagi sasaran seterusnya, iaitu 800,000 hektar dalam negeri Sarawak agar peluang diberikan kepada anak-anak Sarawak. Sila. Oh, so big. So, Tuan Speaker, isu yang seterusnya adalah kemudahan hospital umum di Miri. Ini bukan isu baru kerana saya pernah bangkitkan perkara yang berkaitan dengan persidangan itu lepas. Namun saya amat kesal tentang tindakan yang teramat labak seolah-olah pihak Kementerian Kesihatan Malaysia tidak peduli tentang jangkitan penyakit-penyakit di Sarawak dan juga kebajikan kaki tangan perubatan di Sarawak. Seperti mana yang setia maklum, Hospital Miri ini yang mula beroperasi pada 6 hari bulan Mei 1995 mempunyai 333 katil sahaja. Dan kini hampir 20 tahun sudah jumlah katil yang setia ada tidak lagi cukup untuk menambung keperluan pesakit yang meningkat. Di samping itu, saya menerima aduan mengenai kekurangan ataupun tiada pembaharuan kemudahan hospital Miri yang di antaranya ialah yang pertama, Tuan Speaker, saya ingin mengetahui daripada Menteri Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti yang hadir juga pada petang ini, bilakah sistem berkomputer iaitu Patient Management System akan dilaksanakan untuk memudahkan operasi dan sistem pengurusan di hospital Miri. Sila nyatakan jangka masa dan kos yang terlibat, Menteri yang dihormati. Nombor 2, adakah Kementerian Kesihatan merancang untuk menaik tarafkan kedudukan hospital Miri setara dengan hospital Kuching? Dengan serta-merta disebabkan kapasiti yang setia ada sudah tidak dapat menampung keperluan kesihatan di Miri dan juga kawasan utara negeri Sarawak. Yang nombor 3, Tuan Speaker, apakah perkhidmatan kebakaran yang ditawarkan di hospital Miri buat masa ini
Dan apakah rancangan pihak kementerian dalam masa setahun ke 3 tahun ini untuk menambahkan perkhidmatan kebakaran? Sila nyatakan kebakaran yang akan ditawarkan dan jangka masa yang dijalankan. Nombor 4, Tuan Speaker, Hospital Miri berkeluasan lebih kurang 87 ekar. Adakah ia cukup untuk pembangunan baru? Dan sekiranya tidak, apakah rancangan pihak kementerian? Yang kelima, Tuan Speaker, tempat letak kereta yang sedia ada tidak mencukupi. Adakah kementerian akan membina multi-story car park untuk kegunaan pelawat-pelawat dan keluarga pesakit sedangkan hitangan hospital secara percuma? Tuan Speaker, rakyat Sarawak rasa penat dan kecewa dan tidak puas hati dengan layanan dan permintaan mengenai kemudahan asas di aspek dalam bidang kesihatan. Kerana mereka rasa ia telah lama diabaikan. Walaupun pihak pengurusan hospital saya difahamkan ataupun Jabatan Kesihatan Negeri berkali-kali mengemukakan permohonan bagi penggantian kemudahan ataupun pemberian kemudahan yang baru, tetapi jawapan standard yang diberikan adalah peruntukan tidak cukup ataupun sekarang tidak peruntukan, permohonan akan dipertimbangkan. Itu saja jawapan standard yang diterima dan mereka terpaksa tunggu. Tuan Speaker, seringkali permohonan tersebut memakan masa beberapa tahun sebelum ia dilaksanakan. Satu lagi perkara berkaitan yang ingin saya bagikan sekali lagi ialah mengenai pembinaan ibu dan bayi yang baru ini. Tuan Speaker, saya telah dimaklumkan oleh Menteri bahawa adanya rancangan pembinaan klinik tersebut. Tetapi sampai hari ini penduduk Miri belum dimaklumkan tampak dan maklumat-maklumat mengenai klinik tersebut. Tuan Speaker, klinik sekarang ini terletak di belakang bangunan Jabatan Perubatan Miri dan ia bertaras sementara sahaja. Meskipun sementara, ia ternampak telah bertahun-tahun terpakai kerana masih tiada pembinaan klinik baru yang dirancangkan. Kemudahan sekarang amat buruk dengan ibu-ibu dan bayi-bayi mereka yang terpaksa menunggu di luar bangunan dengan hanya dilindungi satu bumbung. Layanan seperti ini memang tidak adil bagi warga Sarawak dan juga bagi tangan berpatah yang berkhidmat di Sarawak. Tiada orang yang dapat bayangkan bandaraya kedua besar di Sarawak iaitu Miri yang kaya dengan sumber asli seperti minyak dan gas hanya disediakan sebuah klinik sementara bagi ibu-ibu dan bayi yang sebegitu teruk. Inilah adalah satu penghinaan dan jangan salahkan kita sekiranya rasa tidak senang hati kerana tidak diberi perhatian dan layanan yang wajar dan seimbang daripada pihak persekutuan. Layanan buruk yang membuat Sarawak tampak seperti pengemis, Tuan Speaker, yang menunggu peruntukan sekian lama akan memburukkan lagi sentimen rakyat Sarawak untuk berpisah dengan persekutuan Malaysia. Isu yang terakhir adalah dari sistem pengangkutan awal di Sarawak. Saya ingin menarik perhatian kepada kerajaan negeri yang di bawah pimpinan Amat Berhormat Tuan Menteri supaya beliau boleh mengaji sistem pengangkutan awal di Sarawak yang boleh dikatakan langsung tidak wujud. Oleh kerana apa yang ada sekarang tidak cekap atau berkesan dan yang juga sebab kekurangan dalam perancangan yang menyeluruh. Dari segi saiz, Tuan Speaker, Sarawak hampir sebesar Semenanjung Malaysia yang mempunyai rangkaian lebuh raya dan lantasan kereta api yang baik. Tetapi apa yang terdapat di sini hanyalah pengangkutan awam atas daratan yang asas dan teramat sekali, iaitu bas, teksi dan kereta sewa. Sungguh pun terdapat juga pengangkutan awam atas air dan utara di Sarawak yang amatlah terhad kepada beberapa tempat saja yang ada sungai-sungai besar dan lapangan terbang. Oleh itu, sistem pengangkutan awam atas daratan adalah yang paling sesuai untuk kawasan yang luas di Sarawak. Tetapi malangnya langsung tiada perkhidmatan kereta api untuk perjalanan jauh atau menurut di bandaraya. Tuan Speaker, pengurusan sistem pengangkutan awam yang baik dan lengkap
adalah tanggungjawab dan kewajiban penting suatu kerajaan di timur raya. Tanggungjawab ini harus ditunaikan karena prestasi suatu kerajaan diukur mengikut kebaikan polisinya yang memanfaatkan penduduk majoriti yang kebanyakannya terdiri dari golongan warga biasa yang miskin, kurang berada dan sederhana, dan bukannya hanya menguntungkan golongan elit dan minoriti yang kaya. Tuan Speaker, oleh kerana pembangunan dan perkembangan bandar serta populasi yang semakin besar, langkah menaik taraf sistem pengangkutan awam semakin jauh ketinggalan sehingga rakyat melihat kerajaan negeri sebagai tidak cekap dalam hak-hak perancangan yang teratur dan bijak. Akhirnya, beberapa kesan yang buruk timbul seperti peningkatan kadar kesesakan lalu lintas dan bertambahnya bebanan rakyat khususnya generasi muda yang mula bekerja dan berumah tangga kerana mereka terpaksa memberi kereta secara angsuran untuk pengangkutan peribadi dan keluarga, dan kereta tidak lagi dianggap sebagai barang mewah. Tuan Speaker, ini wujudnya senario yang kurang sehat di mana golongan pemuda-pemudi kita yang baru tamat pelajaran dan mula mencuburi alam pekerjaan mereka terpaksa menanggung beban kewangan yang berat. Sekurang-kurang 1/3 gaji mereka ini digunakan bagi menyelesaikan hutang-hutang bank bagi angsuran kereta mereka selama tempoh pinjaman yang agak lama sampai maksimum 9 tahun. Tuan Speaker, daripada gaji mereka ini sebahagian besar wang digunakan untuk mengisi minyak yang semakin mahal, servis kereta, insurans, cukai jalan, kos daya dan alat ganti, di samping lain-lain perbelanjaan keperluan seperti telefon, sewa, kediaman, pakaian dan yang baginya cuma tinggal sedikit saja untuk simpanan hari hujan ataupun kosong ataupun hutang. Cuba kita bayangkan, apakah pemuda-pemudi sekarang ini memberi rumah yang semakin mahal lagi, dapatkan dengan gaji mereka yang tidak seberapa untuk mereka berumah tangga sekiranya tidak mendapat bantuan kewangan daripada ibu bapa masing-masing. Tuan Speaker, ini adalah hakikat yang saya nak uraikan di sini yang dihadapi oleh pemuda-pemudi masa ini, dan keadaan ini akan berubah baik sekiranya kerajaan menumpukan perhatian dan usaha untuk menyediakan sistem pengangkutan awam yang baik supaya kos perbelanjaan rakyat dapat diturunkan, dan dia juga akan mengurangkan kesesakan lalu lintas, lalu meningkatkan kecekapan dan menjimat masa berbagai pihak. Justru saya menyeru agar pihak kerajaan negeri dengan serta-merta membuat kajian dan merancang untuk menyediakan sistem pengangkutan awam dengan mengambil langkah pertama iaitu mengambil alih perkhidmatan bas di Kuching, Sibu, Bintulu, Damiri demi menyediakan perkhidmatan bas cuma buat 5 tahun yang pertama sebagai garakan kepada penggunaan yang meluas. Tuan Speaker, selepas 5 tahun, bantuan subsidi yang sesuai boleh diberi bagi menawarkan perkhidmatan pengangkutan awam yang murah dan selesa. Kerajaan tidak patut melepaskan tanggungjawab sosial ini kepada pihak swasta dan tidak mengambil langkah yang proaktif. Serikat swasta yang hanya menerima subsidi yang minima tidak akan dapat beroperasi lama oleh kerana kos operasi yang semakin meningkat, khususnya harga minyak dan alat ganti yang naik. Contohnya di Miri, serikat bas swasta terpaksa menghentikan beberapa perjalanan disebabkan kerugian yang dialami akibat subsidi yang tidak mencukupi. Tuan Speaker, itu saja ucapan bahasa daripada saya yang saya ingin mengingatkan menteri-menteri supaya jangan lupa menjawab isu-isu yang saya bangkit pada sesi pergulungan minggu depan. Sekian, terima kasih. Belum pantun? Oh, impressive. Ada lagi yang nak bersama? Tidak. Ulang. Boleh? Boleh. Nombor. Nah,